Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam episod kali ini saya akan berkongsi dengan korang semua mengenai jenis bottom bracket. Bottom bracket dia ada dua jenis. Okey, dia ada dua jenis. Yang ini kita panggil press fit bottom bracket. Okey, press fit bottom bracket. Ini ialah press fit. Satu lagi ialah threaded bottom bracket. Okey, threaded bottom bracket. Saya rasa kalau korang yang faham maksud threaded dan press tu, mungkin korang boleh faham. Threaded adalah bottom bracket yang ada thread dekat sini. Okey, dan juga press fit ialah bottom bracket yang tiada thread, dia licin. Untuk pengetahuan korang, press fit dan threaded ni bukanlah satu pilihan. Sebagai contoh, kalau pergi kedai bicycle, bang, saya nak upgrade bottom bracket. Okey, kedai akan tanya, awak punya bottom bracket threaded ke press fit? Ia bukanlah satu pilihan. Bukannya, bang, yang mana lagi bagus? No, dia bukanlah pilihan. Tapi ia adalah satu ciri khas pada frame basikal korang sendiri. Sebagai contoh, kalau korang punya frame basikal tu ialah press fit, dia bukanlah contoh kata saya nak pakai threaded lah. No, press fit korang kena pakai press fit sahaja. Jadi kalau dia pakai threaded, korang kena pakai threaded sahaja. Kalau korang tengok dekat korang punya frame, tempat untuk kita pasang bottom bracket tadi senang je. Kalau sebagai contoh korang baru beli frame, tak kisahlah mountain bike ke road bike ke, ataupun korang baru beli frame second hand ke, ataupun nak modify ke, senang je. Dekat ruang bawah bottom bracket tu, dekat tempat kita kayuh tu, bila kita tak pasang bottom bracket, korang boleh masukkan tangan korang, korang tengok. Kalau ianya licin, okey, ianya licin, ia bermakna dia press fit. Okey, kalau dianya adalah kalau korang rasa tu macam ada jalur-jalur gerigi tu, ia bermaksud ia adalah threaded dekat sini. Okey, dia bermaksud threaded bottom bracket. Sama ada korang daripada asal tu crankset korang bukan yang hollow tag, nak pakai pada hollow tag, nak ringan lagi, so kebanyakannya dia datang dengan threaded. Jadi bila korang nak upgrade, threaded bottom bracket lah pilihan korang. Dan juga selalunya press fit bottom bracket kebanyakannya, ataupun kalau saya tak silap saya, memang pun press fit bottom bracket ni khas untuk frame dan juga crankset yang memang dah datang dengan hollow tag crank. Jadi yang dah pakai BB ni, bottom bracket press fit, confirm, berani jamin bro, berani jamin memang press fit sahaja. Okay, so kalau yang jenis threaded, asal Otaling nak tukar pada crank, inilah dia punya bottom bracket. Untuk pengetahuan korang, kalau korang tanya saya, bottom bracket ni sebenarnya dia adalah bearing. Okay, bearing dalam ni, dia ada bearing dalam ni. Sama ada dia ada seal bearing, ceramik, teramik, foramik, firamik, macam-macam lah. Dia ada bearing kat dalam. So bearing tu tadi kita akan masukkan crank dekat sini. So crank tu berpusing kat sini, dan bila dia berpusing, dia akan melancarkan kayuhan kita tadi. Jadi kalau kurang resisten, lembut bearing, lagi lembutlah kayuhan kita dan taklah penat dan sakit kaki. Faham tak? Sama juga macam korang pakai tayar, korang pakai kasut, bila benda yang terlalu banyak geseran, dia akan melambatkan pergerakan ataupun slowkan pergerakan. Jadi bottom bracket ni tadi, tujuan ditukar ialah melembutkan lagi dan melajukan lagi putaran crankset tersebut. Bila korang pakai seal bearing, nak tukar pada ceramic bearing, kena tukar the whole thing, casing dan juga bearing sekali tukar. Okay, dan lagi satu untuk rakan-rakan yang selalu buat servis dekat rumah, selalu buat servis sendiri, saya nak pesan, kalau bottom bracket press fit, jangan buka dan pasang, melainkan bottom bracket tu korang nak tukar baru. Sebab apa? Kalau korang buka pasang, dikuatiri casing ni akan mengecil, dia hakis, ataupun casing pada frame tu akan mengembang. Faham tak? Saya tak cakap tak boleh buka, saya cuma sarankan jangan buka semasa servis, melainkan tukar bottom bracket sahaja. Okey, tapi
Kalau yang jenis threaded ni, korang nak buka pun tak ada hal. Ini tak ada masalah sebab dia berkaitan dengan skru. Tak ada loose, tak ada apa semua. Melainkan korang masuk skru tu tadi tak betul alur, itu memang akan salah lah. Bottom bracket, ini kita panggil square tapered bottom bracket. Okay, square tapered bottom bracket. Ini pun dah almost 3 to 500 gram. Tak tipu bro. Ini memang ringan bro. Ini ringan, ini berat bro. Tak tipu, ni berat. Ini kita panggil octalink. Square tapered. Square tapered bermaksudnya ni square berbentuk petak dan juga tapered. Dia juga didatangkan dengan threaded bottom bracket. So dia jenis threaded. So dia samalah peranannya dengan bottom bracket ni tadi. Jadi kalau korang yang pakai threaded bottom bracket asal yang bukan hollow tap crank, bila korang tukar crankset automatic, inilah bottom bracket dia. So kena ingat threaded bottom bracket. Kalau saya tukar crankset, kenapa kena tukar BB? Tak perlu ke saya tukar BB? Kalau contoh kata saya pakai crank yang bukan hollow kan, mesti ada dua persoalan. Boleh tak saya tukar BB saja, ataupun saya tukar crankset saja? Jawapannya dua-dua tak boleh. Crank dia hollow ni dia terus masuk ke dalam, so dia kena ada lubang. Jadi kena tukar BB lain. Contoh kata korang nak tukar BB saja, BB seramik ke seal ke, dah memang ada lubang macam ni. So crank tu tadi tak ada spindle di tengah, jadi automatic lah tukar crank saja tak boleh, tukar bottom bracket saja pun tak boleh. So sebab itu ada setengah crankset kalau korang beli, dia dah datang sekali bottom bracket. Kalau korang yang beli crankset yang datang dengan bottom bracket ataupun group set yang datang dengan bottom bracket, kadang-kadang setengah seller ataupun kedai dia bagi option sama ada korang nak bottom bracket ke tak nak. Depend pada korang punya komponen basikal. Kalau contoh katalah dia datang dengan threaded bottom bracket tapi korang punya frame bukan threaded bottom bracket, so tak perlulah ambil bottom bracket tersebut kalau tak ada option lain. Jadi kalau ada option, boleh pilih press fit punya bottom bracket. Jadi seramik, seal ke dan sebagainya, semua tu mempengaruhi kita punya kayuhan. Tetapi benda yang paling penting dekat sini, sehebat mana pun bottom bracket korang pakai, semurah mana pun bottom bracket korang pakai, sejimat mana sekalipun, ingat korang kena jadualkan servis, kerana di dalam ini ada grease dan ada bearing. Jadi benda besi ataupun seramik bila dah lama dia bergeser, dia akan mengecil. Tanpa grease dia akan lagi mudah bergeser dan menyebabkan lebih mengecil dan menjadikan bottom bracket goyang dan juga berbunyi. Serupa juga setiap kali lepas korang basuh basikal, make sure korang terbalikkan ke gegarkan, hentak sikit basikal tu, biar air betul-betul jatuh baru simpan basikal, ataupun biar betul-betul kering baru simpan basikal. Sebab apa? Bila air masuk dalam ni susah untuk keluar. Bila susah nak keluar, besi, angin, air karat. Yang kedua ialah korang punya diameter ni. Okey, bukan diameter yang ini tau. Bukan diameter yang ni, diameter yang ini. Ini. Diameter dalam frame tu tadi. Contoh kata untuk standard Shimano, kalau korang pergi kedai mana-mana kedai ataupun basikal korang pakai tu, boleh refer website ataupun kedai tu sendiri, tanya, saya punya bottom bracket size apa? Dekat website ada tulis PF. PF is standing for press fit. Kalau dia hanya tulis PF Shimano, maksudnya standard size Shimano. Dia banyak brand, ada yang seramik ke teramik, semua Sema lah, Enduro dan sebagainya lah. Jadi kalau dia BSA, B bola, S Spanyol, A Asia, itu ialah threaded type. Ia bermaksud threaded type. Okay? Dan sebelum beli bottom bracket, pastikan korang tahu, okay, size diameter ni, okay, diameter dalam ni ialah 24, 30 ataupun sebagainya. Kalau Shimano sudah confirm 24. Kalau crank lain yang 30, korang kena pakai dalam pun 30. Jadi sebelum beli bottom bracket, 3 size yang korang kena tahu ialah sama ada threaded ataupun press fit. Yang kedua, diameter 24 ataupun 30 di dalam dia. Yang ketiga ialah korang punya diameter dalam, crank apa yang korang pakai. So kalau korang pakai crank Shimano automatic 24, dan ada yang setengah tu tanya saya, bang, selain bearing, apa lagi membezakan brand-brand bottom bracket ni? Untuk pengetahuan, kebanyakan brand-brand bottom bracket ni, bearing dia memang beza lah dari segi kualiti. Yang kedua,
casing dia sendiri. Casing sama ada casing di luar ataupun casing di dalam. Maksud dia tadi, sebagai contoh brand Wishbone casing dia sangat-sangat proper. Maksud proper dia kat situ, bila korang tembak air, dia susah nak masuk air dekat rongga-rongga dalam ni. Okay, dia susah nak masuk air. Bila susah nak masuk air, automatik air takkan masuk dan takkan duduk dalam korang punya bearing dan korek korang punya grease. Jadi dia lebih selamat. Maintenance korang pun taklah terlalu sukar. Bukan sekadar air, pasir, kadang-kadang air sungai lagi lah. Air memang air, tapi dia ada lumpur-lumpur sikit masuk. Bila masuk, sebab itulah korang punya bottom bracket kasar dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba buat perbezaan dan juga tunjukkan betul-betul perbezaan saiz-saiz bottom bracket lagi yang ada dalam industri basikal dan jenis-jenis basikal yang ada di Malaysia dan di dunia. Jadi bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.